Kita sedang hidup pada zaman yang kita tak pernah sangka. Betul. Kita bayangkan malah risau yang kita akan berada di Amerika di mana orang Yahudi sebenarnya perlu bimbang akan keselamatan nyawa mereka. Ada 600 organisasi Yahudi yang kita tahu sedang melawan antisemitisme. Dan adakah mereka berjaya melawannya? Tidak. Dan saya di sini hari ini di kawasan ini temu bual bersama kawan saya Tila Valek Levi yang merupakan seorang aktivis hebat dalam bidang pendidikan, politik dan budaya dan juga seorang yang telah dilantik oleh Presiden ke Muzium Peringatan Holocaust. Tila, awak telah menghabiskan sepanjang musim panas di sini. Awak sentiasa melakukan perkara-perkara yang hebat. Tetapi saya ingin mulakan dengan berbincang tentang peranan yang diberikan oleh Presiden Trump kepada awak, iaitu di Muzium Peringatan Holocaust ini, yang bagi saya membawa kepada kerja yang lebih luas yang perlu dilakukan untuk memerangi antisemitisme yang saya tahu awak memang terlibat. Awak seorang rakyat Amerika. Awak lahir di sana. Bagaimana awak melihat keadaan sekarang, terutamanya dalam peranan baru yang awak pegang ini? Pertama sekali, saya sangat berbesar hati diberikan peranan ini. Presiden, satu-satunya cara untuk berada dalam lembaga ini adalah melalui pelantikan presiden. Jadi ini adalah sesuatu yang saya tak pernah terfikirkan atau impikan, tetapi beberapa rakan telah mencadangkan nama saya dan saya telah dipilih. Baguslah. Jadi saya sangat berbesar hati untuk memilikinya. Ia adalah satu tanggungjawab yang besar. Nenek saya juga seorang yang terselamat daripada Holocaust. Kami dibesarkan dengan semua ceritanya. Saya tidak pernah menyertai March of the Living kerana dia tidak mahu kami pergi. Dan dia alhamdulillah berumur 96 tahun. Dan dia berkata, selagi dia masih hidup, dia tidak mahu mana-mana anak atau cucunya menjejakkan kaki di Poland. Suami saya pun berkata perkara yang sama sebenarnya. Saya pernah pergi. Dia enggan pergi atas sebab yang sama. Lihat, saya belum pernah pergi dan saya tak pasti kalau katakanlah 50 tahun dari sekarang, bila dia dah tiada, sama ada saya akan pergi atau tidak. Saya rasa ia tak penting untuk saya pergi. Saya tak rasa perlu untuk pergi. Tapi, saya rasa ia penting untuk anak-anak saya dan anak-anak mereka. Mereka tidak membesar dengan cerita nenek mereka. Tepat sekali. Jadi bagi saya yang berasal dari keluarga di mana nenek saya benar-benar berjuang untuk hidup sebagai seorang kanak-kanak berumur 9 tahun di dalam hutan bersama para partizan ke dalam bilik mesyuarat yang mewakili ketabahan kisah ini, ia adalah satu penghormatan yang luar biasa. Tetapi ia juga satu tanggung jawab yang besar. Ya. Terdapat orang-orang yang luar biasa dalam lembaga ini. Ada pemimpin Yahudi, senator bukan Yahudi, pemegang jawatan yang dipilih melalui pilihan raya. Sebenarnya, ia adalah sebuah lembaga budaya yang besar dan pelbagai yang membincangkan segala-galanya. Jadi, perkara utama untuk Muzium Holocaust ialah memelihara kisah para mangsa yang terselamat dan orang ramai serta akses yang kita ada kepada kisah-kisah ini. Sama ada melalui maklumat yang dikumpul oleh tentera Amerika selepas mereka menawan kem-kem tersebut atau daripada para mangsa yang terselamat sendiri. Dan koleksi terbesar bagi apa-apa jenis artifak atau tugu peringatan dari Holocaust adalah milik Muzium Holocaust. Dan ada sebuah gudang di luar tapak yang sebenarnya saya belum pernah pergi lagi, di mana mereka menyimpan segala-galanya daripada pakaian orang hingga ke gambar-gambar. Dan semua itu akan menjadi sebahagian daripada muzium apabila ia dipamerkan secara bergilir. Sekarang, hari ini, kita sedang hidup pada zaman yang kita tidak pernah sangka. Tepat sekali. Bayangkan, risau juga bahawa kita akan berada di Amerika di mana orang Yahudi sebenarnya perlu takut untuk keselamatan mereka. Saya tahu, awak tahu, ini adalah sesuatu yang saya selalu katakan semasa membesar di Eropah. Sentiasa ada ketegangan antara menjadi seorang Yahudi dan menjadi orang Eropah. Ia sentiasa berkait dengan sejarah. Tetapi Amerika tidak pernah seperti itu. Tidak pernah. Menjadi Yahudi hanyalah sebahagian daripada kepelbagaian masyarakat atau budaya. Lihat, saya dilahirkan dan dibesarkan di Miami. Sehingga hari ini, saya boleh katakan bahawa saya tidak pernah mengalami antisemitisme secara langsung. Tetapi anak-anak saya pernah mengalaminya. Di mana? Bukan di Miami, tetapi apabila mereka melancong ke tempat lain seperti New York. Wah. Jadi sangat menyedihkan bagi saya bahawa hanya 2 generasi kemudian kita sudah berada pada tahap yang sama seperti ketika orang Jerman bermula pada tahun 1930-an. Ya. Museum ini mengambil perkara ini dengan sangat serius dan melakukan banyak usaha untuk memerangi antisemitisme baik dalam talian maupun di sekolah. Dengan mendidik dan memberikan pendidikan kepada guru-guru sekolah awam, pelajar serta memberikan alat kepada orang ramai, terutamanya di peringkat sekolah menengah sebelum mereka melanjutkan pelajaran ke college, untuk dapat memahami bukan sekedar antisemitisme tetapi kebencian secara umum. Ya. Apa maksudnya dan bagaimana bentuknya? Dan itulah yang kami alami sekarang. Ia sangat menakutkan. Sebenarnya, ada 600 organisasi Yahudi yang kita tahu sedang memerangi antisemitisme. Dan adakah mereka berjaya memeranginya? Tidak.
Kenapa, Tila? Kenapa? Saya percaya bahwa ia lebih besar daripada kita. Antisemitisme adalah sesuatu yang negatif, hodoh, kuasa yang memang wujud ya, dan itulah dia ya. Ia adalah satu penyakit. Ia tidak pernah hilang. Dan kita tidak boleh menyembuhkannya. Ya. Dan saya tidak fikir kita perlu fokus untuk menyembuhkannya. Saya rasa pendidikan adalah nombor satu. Sepatutnya menjadi fokus kita bukan sahaja di dunia bukan Yahudi, tetapi juga di dunia Yahudi. Bila ada anak-anak Yahudi ya, yang tidak tahu dari mana asal mereka, tidak, yang malu menjadi Yahudi, atau yang tidak mempertahankan diri mereka dalam apa-apa situasi sebagai orang Yahudi. Atau lebih teruk lagi, mereka berarak untuk Students for Justice of Palestine. Disitulah kita gagal. Kita gagal terhadap anak-anak kita sendiri dan kita sedang gagal sekarang terhadap anak-anak generasi akan datang. Jadi, lebih daripada fokus untuk melawan antisemitisme, dengar ya, orang yang melakukan sesuatu yang salah dan membahayakan individu lain patut ditangkap. Mereka patut didakwa mengikut undang-undang. Kita tinggal di Amerika Syarikat. Ada undang-undang yang melindungi golongan minoriti. Malangnya, tidak di semua tempat orang Yahudi dilihat sebagai golongan minoriti. Seperti yang kita lihat minggu ini di California. Tetapi mesti ada akibat tertentu. Saya tidak fikir ia sepatutnya menjadi tanggungjawab organisasi Yahudi kecil dan beberapa eksekutif yang mengutip dana daripada 50 keluarga Yahudi yang sama. Yang benar-benar berniat untuk melakukan kebaikan. Dan memang ingin melakukan kebaikan. Tetapi tidak kemana-mana. Jadi pada pendapat saya yang serba sederhana, saya benar-benar percaya bahawa pendidikan adalah penawar kepada kebencian dan antisemitisme. Tetapi bukan hanya antisemitisme, malah apa-apa bentuk ketidaktoleranan terhadap mana-mana golongan minoriti. Sekarang, apabila nyawa seseorang dalam bahaya, itu bukanlah cara untuk melindungi mereka. Jika seseorang di luar sana menyerang seorang Yahudi, dan kerana mereka berasal dari latar belakang Muslim, mungkin, atau dari minoriti lain yang dilindungi. Sekarang, di tempat-tempat seperti New York, itu tidak sepatutnya menjadi jalan keluar. Kerana untuk membalas antisemitisme dengan Islamofobia, itu tidak seiring. Ya, awak tahu, Florida telah menjadi semacam tempat perlindungan untuk ramai orang Yahudi dari bahagian lain negara. Dan awak berasal dari Florida, jadi awak tidak pernah mengalami perkara itu. Tapi awak tahu, bila keadaan mesti teruk di New York, contohnya, bila Goldman Sachs mula berpindah ke Florida, Goldman Sachs itu seperti lambang utama New York. Mereka mencipta bank Yahudi apabila orang Yahudi tidak dibenarkan masuk ke bank-bank lain. Dan bagi saya, itu sangat mengejutkan. Maksud saya, New York memang patut menerimanya kerana mengundi si dungu Mandani ini. Tetapi hakikat bahawa perkara ini sudah menjadi begitu normal dan tiada siapa lagi yang menganggapnya salah. Sebenarnya kerana orang Yahudi tidak lagi dilihat sebagai golongan minoriti. Atau apabila anda adalah minoriti yang berjaya, anda seolah-olah memang layak diperlakukan begitu. Bukan setiap orang Yahudi itu berjaya. Saya tahu. Di Miami, saya tak boleh bercakap bagi negeri lain, tapi walaupun di Miami, kita ada pemimpin komuniti dan aktivis yang hebat, luar biasa, sangat dermawan dan banyak menyumbang kepada komuniti tempatan kita sendiri. Dan itulah sebabnya komuniti di Miami menjadi seperti sekarang. Ya. Kita perlu berterima kasih kepada 3 generasi sebelum ini atas kepimpinan Yahudi. Jadi bila orang datang ke Miami dan mereka kata, ini menakjubkan. Sebenarnya ia tidak sentiasa menakjubkan. Orang Sudah tentu berjuang awak yang membinanya. Mereka membinanya. Kami benar-benar berusaha keras untuk membina sekolah, institusi, sinagog dan pusat komuniti Yahudi kami. Tiada siapa yang memberi. Sudah tentu. Sekarang Miami adalah tempat di mana pelarian dari Amerika Latin datang dari banyak-banyak negara selama bertahun-tahun. Ketika saya masih muda, orang Yahudi juga datang dari Rusia. Ya. Anda ada orang datang dari, seperti yang saya sebutkan tadi, negara-negara Amerika Latin, tapi kami juga ada dari Meksiko, Kolombia, Kuba. Komuniti Yahudi, bukan saja komuniti Yahudi, komuniti Miami dibina oleh orang-orang Kuba. Ya. Dan di Miami, tiada toleransi terhadap kebencian. Serta-merta, apabila sesuatu berlaku yang berkaitan dengan kebencian, sama ada terhadap orang Haiti kerana ia pernah berlaku, orang Cuba kerana ia pernah berlaku, atau orang Yahudi, tidak kira siapapun. Tiada toleransi. Tetapi pegawai yang kita pilih, mereka bertindak balas. Polis kita juga bertindak balas. Dan kita bekerjasama dalam komuniti kita untuk memastikan orang tahu bahawa di Miami, kita tidak bertolak ansur dengan perkara itu. Sekarang, tinggal di Miami, dan ramai orang datang ke sini, sudah tentu ia sangat membanggakan dan memang bagus. Memang banyak kesibukan, tetapi ia sukar kerana saya sebagai seseorang yang sangat terlibat dalam komuniti Yahudi, terutamanya dalam bidang pendidikan. Kita tidak mempunyai cukup sekolah. Saya mahu semua orang mendapat tempat di dalam bilik darjah kita, tetapi kita tidak memilikinya. Jadi sekarang kita perlu mula membina. Dan saya benar-benar berharap bahawa orang yang datang dari tempat lain seperti New York bukan sekadar menumpang pada kita. Mereka boleh dan mereka boleh datang. Dan juga melabur untuk masa depan anak-anak mereka kerana kita tidak boleh melakukannya seorang diri. Kita telah melakukannya seorang diri untuk komuniti yang kecil. Sekarang saiznya telah berganda atau 3 kali ganda. Itu memang luar biasa. Dan kita perlukan orang-orang yang datang dari New York dan California kerana cukai kekayaan atau sekarang kerana undang-undang baru yang tidak melindungi orang Yahudi yang berlaku minggu ini yang mengatakan bahawa orang Yahudi bukan golongan minoriti. Semua orang lain dilindungi.
tetapi orang Yahudi tidak. Awak tahu, ia semakin menakutkan. Sudah tentu, syukur kepada Tuhan, kita ada Israel dan Holocaust bukan realiti yang sedang berlaku. Kita ada Israel dan ramai orang boleh datang ke Israel. Tetapi sementara itu, saya benar-benar percaya dengan kuat bahawa kita perlu melabur dalam infrastruktur kita sendiri dan dalam komuniti kita sendiri. Dan saya benar-benar berharap orang yang datang akan membantu kita. Saya pasti mereka akan membantu kerana orang Yahudi sentiasa tahu untuk menyumbang. Sekarang, awak sendiri baru-baru ini menubuhkan sebuah sekolah. Kenapa? Adakah kerana tiada tempat yang awak rasa anak-anak awak boleh belajar seperti yang awak inginkan? Atau kerana memang ada keperluan untuk lebih banyak sekolah Yahudi? Kedua-duanya. Jadi memang ada keperluan untuk lebih banyak sekolah Yahudi. Anak-anak saya sebenarnya baik-baik saja di tempat mereka sebelum ini. Kami ada sedikit perselisihan, tapi itu bukan sebab sekolah itu ditubuhkan. Saya menjadi sangat rapat dengan seseorang yang saya sangat kagumi dan hormati. Namanya Rabbi Asarov. Beliau adalah rabi di sekolah anak-anak saya. Beliau sangat-sangat banyak membantu saya dalam pendidikan anak-anak saya semasa mereka remaja. Dalam bahasa Ibrani, kita panggilnya tipeshis, di mana ia memang sukar. Ibu bapa memang bergelut dengan anak-anak mereka. Ya, sudah tentu. Dan beliau datang kepada saya suatu hari selepas bekerja dengan Jabatan Pendidikan ketika Naftali Bennett menjadi Perdana Menteri. Maaf, Ketua Jabatan Pendidikan. Ya. Dah lama dulu. Tepat sekali. Dan rabai ini telah diupah untuk bekerja mewakili kerajaan Israel di semua sekolah Yahudi di negara ini. Jadi dia dapat melihat keadaan dalam setiap sekolah Yahudi di Amerika selama setahun di Amerika dan menyadari apa yang semua orang lakukan dengan cara yang salah dan menghubungi saya serta berkata, dengar sini, kita akan mulakan sebuah sekolah baru. Kita akan lakukan semuanya dengan cara yang berbeza. Dan apabila kita cipta sekolah baru, saya akan menjadi rabai, awak akan menjadi presiden sekolah, presiden lembaga pengasas. Dan itulah yang kami lakukan. Dan ia benar-benar bermula hanya sebagai satu impian. Tetapi, seperti yang kita katakan di Israel, imtitsu dan ra'agada. Betul? Dan kami ingin mewujudkan sekolah Zionis keagamaan dan ortodoks modern yang terbaik, di mana sudah tentu akademik berada di barisan hadapan. Tetapi akademik yang terkini, pembelajaran berasaskan pengalaman, latihan industri, penempatan luar, bimbingan, bukan hanya duduk di dalam kelas dan menghafal maklumat. Ya. Dan kami mencipta sebuah sekolah menengah yang tidak pernah wujud sebelum ini dengan Israel di barisan hadapan. Menakjubkan. Menjadi rakyat Amerika yang bangga, menjadi Yahudi yang bangga adalah asas di sekolah kami. Dan ia bukan satu pencanggah langsung. Sebaliknya, ia adalah satu perkongsian yang indah. Dan anak-anak kami sedang belajar civic dan mengapa Amerika itu penting. Dan mereka juga belajar tentang Israel dan mengapa Israel itu penting. Dan saya sebenarnya mengajar satu kelas tentang sejarah negara Israel. Bukan sahaja di sekolah saya, tetapi di mana-mana sekolah yang pernah saya pergi. Atau bahkan ketika saya bersama pelajar sekolah menengah di Israel. Saya tanya mereka dulu, siapa Ben Gurion? Dan Anda pasti terkejut berapa ramai pelajar yang jawab, lelaki yang membina lapangan terbang di Israel. Dan itu sekali lagi adalah satu lagi lapisan di mana kita sedang gagal dan kita perlu melakukannya dengan lebih baik. Baiklah, malah di Israel, saya tidak akan lupa dalam sistem sekolah sekuler di negara ini, mereka mengajar sangat sedikit tentang agama Yahudi, yang sangat memalukan. Dan mereka tanya kanak-kanak, apa itu Shema Israel? Dan mereka jawab, lagu oleh Sarid Hadad. Maksud saya, betulkah? Ya, betul apa yang mereka katakan. Ya, itu betul. Dari mana ia datang? Dari mana ia datang? Tepat sekali. Baiklah, itu sangat mengagumkan. Tetapi salah satu perkara yang orang selalu katakan, dan inilah sebabnya mereka mengkritik organisasi Yahudi Mapan ialah untuk mendapatkan pendidikan Yahudi di Amerika, ia sangat mahal dan sukar dicapai. Apa yang boleh dilakukan tentang perkara itu? Kenapa ia tidak lebih mampu milik? Kenapa? Maksud saya tahu sekarang ada usaha besar dan saya rasa kalau saya tidak silap, institusi kebangsaan telah berkata bahawa kita perlu memperluaskan pendidikan Yahudi di Amerika. Dan sebahagian daripada sebab mengapa anak-anak ini dicuci otak di kolej adalah kerana mereka tidak tahu apa-apa tentang warisan mereka sendiri. Apa yang boleh kita lakukan? Atau apa yang perlu dilakukan supaya ia boleh menjadi lebih mampu milik? Itu soalan yang sangat berat, tapi saya akan jawab kerana saya benar-benar, saya tidak akan meminta maaf lagi untuk orang yang telah melakukan kesilapan selama bertahun-tahun. Pertama sekali, saya hanya ingin katakan bahawa organisasi warisan itu memang hebat kerana mereka wujud. Bahawa orang ramai memberi sumbangan kerana orang yang biasanya tidak menyumbang kepada institusi Yahudi telah memberi melalui organisasi warisan yang sangat penting. Tetapi, ya, memang sangat sukar untuk orang ramai memberikan pendidikan Yahudi yang betul kepada lebih daripada 2 atau 3 orang anak, kan? Jadi kami menggalakkan orang Yahudi untuk mempunyai ramai anak Yahudi. Saya sendiri ada 6 orang anak dan saya rasa itu masih belum cukup. Saya harap saya ada lebih ramai lagi. Ya Allah, awak lebih berani daripada saya. Saya hanya ada 4 orang anak. Tapi kalau awak ada 4 orang anak, itu dah macam Sudah bayar tentu, pinjaman betul rumah tu. di Amerika Syarikat. Dan ini bukan salah sekolah. Kita ada 2 kali ganda jumlah guru yang diperlukan sebab kita ada kurikulum berganda.
Tepat sekali. Kita tak boleh jadi sekolah hanya untuk anak-anak orang kaya. Jadi, kita kena ambil pelajar yang tak mampu bayar dan beri beasiswa. Beasiswa ya, berdasarkan merit. Ia berasaskan community. Jika anda sebahagian daripada community, kami mahu membantu anda bersekolah di sekolah kami. Sekarang, saya rasa isu utama sebenarnya datang daripada organisasi lama yang mapan pertama sekali berkaitan dengan birokrasi, seperti yang berlaku di banyak institusi besar. Tetapi juga, penderma perlu bertanya soalan dan mereka tidak melakukannya. Ia sangat mudah untuk menulis cek $365 anda, iaitu $1 sehari kepada persekutuan tempatan anda dan selesai. Betul kan? Dan kemudian anda boleh teruskan dengan hidup anda. Ia seperti cukai Yahudi anda. Itu tidak mencukupi. Anda perlu bertanya soalan dan anda perlu tahu ke mana wang anda pergi, bagaimana ia dibelanjakan. Dan saya rasa itu adalah tanggungjawab penderma untuk bertanya soalan-soalan seperti itu. Bukan hanya kepada persekutuan sekolah-sekolah Yahudi, tetapi di mana sahaja orang memberi wang. Anda memang perlu memberi, sudah tentu. Saya sangat bersyukur kepada orang yang berhati baik dan murah hati. Tetapi jika hanya memberi tanpa bertanya soalan, anda sebenarnya mendedahkan wang anda kepada risiko disalurkan ke tempat yang salah. Saya tidak mengatakan bahawa wang itu telah disalahgunakan oleh mana-mana organisasi lama yang mapan, tetapi apa yang saya maksudkan ialah mungkin jika kita mempunyai sedikit kurang perbelanjaan overhead atau membayar sedikit kurang untuk keutamaan hartanah atau tidak membayar untuk orang melakukan perjalanan. Ya, semua contoh itu memang dilakukan oleh eksekutif dan saya faham. Jika anda lebih berumur dan anda sedang melancong, anda mahu keselesaan. Tetapi perkara itu perlu lebih telus dan ketelusan dalam organisasi lama yang mapan. Saya rasa sekarang kerana media sosial ia telah menjadi satu keutamaan, ya, dan keadaan sedang berubah. Tetapi saya boleh ceritakan apa yang berlaku di Florida. Dan di Florida, komuniti Yahudi memastikan bahawa apabila kita memberikan sokongan kepada pegawai yang kita pilih, sama ada sokongan keuangan atau sekadar sokongan moral daripada komuniti kita, kami bercakap tentang apa yang penting bagi kami. Dan sebahagian daripadanya ialah sistem voucher. Ya, Florida adalah negeri pertama di bawah Governor DeSantis yang kini merupakan Governor kami dan beliau memang hebat. Ya, beliau adalah sahabat kepada Israel. Tetapi lupakan tentang Israel. Beliau adalah penyokong pilihan sekolah. Ya. Dan untuk pelajar Yahudi, Kristian atau Muslim, boleh saya katakan, kadang-kadang ini juga menjadi sedikit masalah kerana apa yang diajar di sekolah-sekolah. Jadi sekali lagi, itu terpulang kepada kerajaan AS untuk memutuskan. Bukan sekadar memberi wang mereka, tetapi juga melihat ke mana wang mereka disalurkan. Selama bertahun-tahun, kami telah melobi untuk perkara ini. Kami mempunyai sebuah organisasi di Miami yang dipanggil Teach Florida. Dan mereka telah melobi selama bertahun-tahun. Apakah sistem voucher di mana anda mendapat voucher daripada kerajaan dan kemudian anda boleh gunakannya untuk mana-mana sekolah yang anda mahu? Ya, tetapi saya tidak dapat wang itu. Cara ia berfungsi ialah jika saya memohon, saya beritahu mereka sekolah mana anak-anak saya pergi dan mereka akan bayar kepada sekolah itu. Tetapi mereka akan semak sekolah itu dahulu dan pastikan sekolah itu mematuhi piawaian tertentu oleh Jabatan Pendidikan. Tapi sudah tentu ia tidak boleh meliputi keseluruhan yuran. Tidak. Jadi mereka beri kami $8,000 untuk setiap anak, iaitu kos seorang pelajar di sekolah awam. Tapi sekali lagi, orang Yahudi ada 2 kali ganda Pendidikan Yahudi. pendidikan Yahudi itu. Sekurang-kurangnya ia dapat mengurangkan sebahagian daripada kos tersebut. Betul, ia tidak menyelesaikan apa-apa. Betul. Tetapi ia pasti membantu menyelesaikan satu masalah. Dan jika ada orang yang masih ragu-ragu tentang jenis pendidikan yang akan mereka berikan kepada anak-anak mereka, ia membantu membuat keputusan itu. Kerana jika anda sedang memilih antara percutian keluarga atau sekolah Yahudi dan anda mendapat bantuan daripada kerajaan, anda akan dapat kedua-duanya. Sekarang, jika anda tidak dapat membuat keputusan antara kedua-duanya dan anda tidak pergi bercuti bersama keluarga serta tidak mampu menghantar ke sekolah itu terpulang kepada komuniti Yahudi. Ya. Maksud saya, Chai Shikli, Menteri Diaspora, beliau baru saja meluluskan jutaan dolar, puluhan juta dolar untuk dilaburkan dalam pendidikan Yahudi. Dari apa yang saya faham, ia akan disalurkan melalui persekutuan Yahudi tempatan. Tetapi, persekutuan Yahudi juga boleh menjadi bermasalah kerana jika mereka mempunyai agenda dan jika mereka bersifat liberal dan woke serta tidak mahu memberi kepada sekolah ortodoks atau mereka tidak mahu, kadang-kadang kita sendiri adalah musuh terburuk kita. Jadi, saya menggalakkan kerajaan Israel sekarang di bawah Menteri Shikli, tetapi akhirnya di bawah sesiapa pun, bahawa apabila anda memberikan wang anda, pastikan ke mana ia pergi. Jejaki wang itu ke dua-dua arah, termasuk daripada filantropi. Sila pastikan ia tidak disalurkan kepada pendidikan anti-Israel, terutamanya apabila kerajaan Israel yang membayarnya. Ya, tetapi di New York, terdapat orang Yahudi yang sangat liberal yang kebetulan anti-Israel. Dan Persekutuan Yahudi New York telah memberikan $1 juta kepada kanak-kanak Gaza pada permulaan perang. Sekarang, saya bukan anti sesiapa pun, tetapi saya lebih utamakan orang saya sendiri dahulu. Sehingga setiap orang Yahudi benar-benar dibantu dan mendapat apa yang mereka perlukan selepas 7 Oktober. Saya tidak nampak keperluan untuk membantu kanak-kanak Gaza. Terdapat cukup banyak organisasi di luar sana, bermula dari Palang Merah hingga ke 55 negara Muslim lain yang boleh membantu. Saya tidak menentang itu, bantu semua kanak-kanak yang memerlukan. Tetapi orang Yahudi perlu utamakan orang mereka sendiri dahulu. Itu pendapat saya.
Jadi, sebelum Persekutuan Yahudi Amerika Utara di New York memberikan $1 juta kepada kanak-kanak Gaza, saya boleh lakukan banyak perkara dengan wang itu. Di sekolah kami, membantu anak yatim, kanak-kanak yang tidak mendapat pendidikan yang sempurna, dan kanak-kanak yang tidak mempunyai makanan di rumah. Ya. Bukan setiap kanak-kanak di Amerika kaya. Itu salah tanggapan kan bahawa semua orang Yahudi kaya. 100%. Sebenarnya, sebabnya mungkin anda tidak tahu tentang orang Yahudi miskin adalah kerana Kami orang Yahudi membantu sendiri mereka. yang membantu mereka. Tepat sekali. Bantu mereka, bantu penuhi keperluan komuniti kita sendiri. Dan ya, kita memang perlukan bantuan daripada kerajaan, tetapi kita sepatutnya berhak mendapatnya kerana kita membayar cukai dan mematuhi undang-undang warga negara, dan kita sepatutnya boleh mendapat faedah perlindungan yang sama seperti orang lain di negeri dan negara kita. Jadi sistem baukar itu bukanlah satu bentuk kebajikan, tetapi jika seseorang mempunyai lebihan $8,000 untuk diberikan dan boleh membantu seorang lagi pelajar di sekolah, memang ada ibu bapa yang sangat bermurah hati. Sekali lagi, saya lihat ini hanya dari sekolah saya yang mempunyai 200 pelajar di mana saya terlibat Di dalamnya. Tetapi ia diwakili. Bayangkan kan, jika setiap orang membantu komuniti mereka sendiri, apapun maksud komuniti mereka itu, sama ada sekolah mereka, komuniti mereka, sinagog mereka, jiran mereka, atau ahli keluarga mereka. Dalam sebuah keluarga, Anda mungkin melihat seorang adik-beradik mampu membiayai 10 orang anak untuk bersekolah, dan seorang lagi hanya mampu membiayai persekolahan 2 orang anak. Ya. Jadi apabila Anda saling membantu, dan saya rasa ramai orang Yahudi dalam komuniti memang saling membantu antara satu sama lain, Ya. dan apabila Anda saling membantu, Anda meletakkan komuniti Anda di tempat yang jauh lebih baik. Ya, maksud saya, ia sangat menakjubkan. Saya telah bertemu Governor DeSantis dan isterinya yang juga hebat. Dan beliau memang luar biasa. Beliau memang sangat luar biasa. Dan beliau memberitahu saya bahawa pada dasarnya, apa yang mereka cuba lakukan ialah menjadikan gereja sebagai struktur komuniti utama untuk orang Kristian. Ya, mereka telah melakukannya. Beliau telah melakukannya. Beliau memperjuangkan program seperti itu. Dan kita juga dapat melihatnya, contohnya dengan KUFI atau organisasi berteraskan Kristian. Ya. Sekarang, ia juga sedang berlaku dalam komuniti Muslim. Dan masalahnya ialah banyak sistem pendidikan dalam komuniti Muslim juga bersifat anti-Amerika. Dan disebabkan oleh pembiayaan, Lihat, anda tahu, ikut jejak wang dan anda boleh nampak. Dan anda akan jumpa saya beberapa perkara yang sangat voucher-voucher meragukan. itu. Jadi, kami telah menggalakkan jabatan pendidikan kami di Florida untuk menyiasat perkara ini. Apa yang budak-budak itu sedang lihat? Sama ada di sekolah Yahudi, adakah mereka belajar civic? Sudah tentu. Atau adakah mereka belajar untuk mencintai Amerika atau membenci Amerika? Itulah perkara yang penting. Dan sekarang kita lihat bahwa golongan Islamis sebenarnya telah membina komuniti di seluruh Amerika. Dan 2 negeri yang masih belum disusupi tanpa asimilasi, katakanlah, ialah Florida dan Texas. Dan sekarang terdapat usaha besar-besaran daripada wang asing yang masuk untuk membina sekolah dan tempat ibadah bagi komuniti Muslim di Florida dan Texas. Dan itu terpulang kepada kita untuk melawannya. Bukan untuk melawan kebebasan beragama, tetapi untuk melawan indoktrinasi generasi akan datang supaya membenci Amerika. Sebenarnya, anda tidak perlu melihat jauh. Anda ada Democratic Socialist of America yang pada dasarnya adalah platform anti-Amerika, Islamis, komunis dan Marxis. Dan mereka semakin kuat. Adakah anda bimbang tentang perkara ini? Saya tidak pasti sama ada mereka semakin kuat. Saya rasa mereka sedang mendapat. Betul. Dan mereka selalu berkata perkara yang keterlaluan. Sudah tentu. Dan anda juga boleh lihat bagaimana di sini pun media sentiasa berat sebelah dan media sangat memihak kepada pihak liberal. Ya. Dan mungkin disebabkan oleh wang asing yang membantu media liberal itu membawa agenda tertentu di platform tersebut. Jadi kita ada perkara seperti podcast dan kita ada akses kepada maklumat lain. Syukurlah media sosial. Boleh menjadi sesuatu yang sangat negatif, tetapi ia juga boleh menjadi sesuatu yang sangat positif. Ya, ia bergantung kepada bagaimana kita menggunakannya dan apa yang kita lakukan dengannya. Kita ada Fox News, kita ada lebih daripada itu. Ada Newsmax, ada ON, ada pilihan media lain. Jadi yang pertama, saya rasa penting untuk orang memilih media mereka dengan betul dan semak fakta serta cari maklumat yang tepat. Di Israel, Anda tidak mempunyai begitu banyak pilihan yang tersedia. Saya rasa Anda ada Channel 14 dan beberapa lagi serta JNS. Ya, maksud saya akan lebih baik jika kita ada saluran yang menyampaikan kebenaran dalam berita dan tidak berat sebelah ke mana-mana pihak. Bukan agenda Bukan politik, agenda, hanya berita tepat sekali. sahaja. Jangan berikan saya agenda, hanya berikan saya berita seperti dulu. Jadi, ia memang sudah tiada di mana-mana. Saya berada di sebuah persidangan yang sangat menarik untuk Singer Foundation. Dan sebenarnya ada satu panel mengenai pendidikan dalam pendidikan tinggi di university. Dan orang yang duduk di panel itu ialah Presiden Dartmouth, seorang wanita Kristian. Dekan salah satu sekolah akademik di Texas, University Texas. Dia bercakap tentang civic, kepentingan civic.
dan dekan sekolah antarabangsa di Universiti Columbia. Ia sangat menarik untuk melihat bagaimana perkara itu berlaku. Namun, sejurus itu, apabila dekan Universiti Columbia mula bercakap, dan beliau ialah orang pertama yang bercakap, seorang wanita liberal Israel, beliau meminta maaf dan menyalahkan mangsa dan berkata bahawa kita perlu melakukan kerja yang lebih baik untuk mendidik orang lain dan dunia tentang Israel dan orang Yahudi. Ya. Jadi itu adalah mentaliti menyalahkan mangsa. Kita memang selalu buat begitu. Ia satu kesilapan besar dan itulah malangnya sikap Yahudi liberal New York. Ya. Meminta maaf. Itulah dia. Yang dari Texas bercakap tentang mengajar pelajar untuk mencintai Amerika. Dan begitulah cara mereka mengawal kebencian di kampus mereka. Dan yang dari Dartmouth berkata, Tunggu sebentar, kamu semua salah. Kami langsung tidak bertolak ansur dengan kebencian. Di sekolah kami, orang datang ke sini untuk belajar. Sesiapa yang cuba menegakkan agenda politik tidak dialu-alukan di sini. Sama ada profesor, dekan atau pelajar, sesiapa sahaja yang datang ke sini untuk menegakkan agenda politik akan dikeluarkan serta-merta. Kami tidak peduli tentang jawatan tetap, kami tidak peduli tentang apa-apa pun. Dan kamu tahu kenapa mereka tidak ada perkhemahan? Sebab orang-orang telah. Dan kamu tahu kenapa mereka tidak ada ruang? kebencian? Mereka telah dipecat. Tepat sekali, betul. Dan ini adalah seorang wanita Kristian, bukan Yahudi. Tidak, sudah tentu. Kerana malangnya, terutamanya ahli akademi Israel yang sangat berhaluan kiri, saya sering bercakap tentang perkara ini dalam podcast. Malangnya, mereka melakukan kerja yang lebih baik daripada mana-mana antisemit di dunia. Dan inilah sebabnya anda tahu, saya bersama-sama mengasaskan kampus Israel untuk cuba menarik lebih ramai pelajar datang dan belajar di sini di Israel. Terdapat begitu banyak peluang dan untuk membangunkan ijazah berganda serta melakukan segala yang kami mampu untuk cuba membawa pelajar ke sini supaya mereka tidak perlu membayar jumlah yuran kolej yang terlalu tinggi di kolej yang kemudian mengindoktrinasikan mereka. Ia benar-benar seperti apa yang anda fikirkan. Tepat sekali. Anda membayar seseorang dengan jumlah wang yang sangat tinggi untuk mengindoktrinasikan anak anda supaya membenci anda dan membenci komuniti asalnya. Atau untuk menjadi seorang yang terpinggir sepenuhnya dan gagal dalam persekitarannya, kecuali hidup dalam ketakutan. Ini kemudian memusnahkan mereka sebagai individu. Tepat sekali. Dan seperti yang anda tahu, saya katakan bahawa Goldman Sachs dibina ketika orang Yahudi tidak dibenarkan masuk ke bank-bank elit WASP. Mereka membina Goldman Sachs. Jadi sekarang, orang Yahudi sedang dilayan dengan buruk di pelbagai kampus universiti. Jadi, mari datang ke sini dan jimat banyak wang. Saya suka idea itu dan saya rasa ia luar biasa bukan sahaja untuk itu akan menjadi sesuatu yang menakjubkan untuk sesiapa sahaja yang mempercayai nilai-nilai Judeo-Kristian. Dan pemikiran kritikal. Pemikiran kritikal. Tamadun barat, semua agenda yang cuba dirosakkan oleh pihak kiri. Kita perlu membina semula semua itu dengan apa cara sekalipun. Dan sebenarnya, saya selalu kata, datanglah ke Israel. Tepat sekali. Diri sendiri. Dan jika selepas anda datang ke sini, anda masih mempunyai semua prasangka, tanggapan awal yang anda lihat di TV, saya maafkan anda. Tetapi jika anda tidak datang ke sini dan tidak mengalami sendiri apa yang berlaku di sini, orang ramai memang tidak tahu. Jadi, tidak, saya tidak. Organisasi seperti Birthright atau malah Horizons di pihak satu lagi sedang melakukan perkara yang menakjubkan untuk mencipta dan membina jambatan. Ia tiada kaitan dengan menjadi Yahudi. Ya, maksud saya sangat setuju. Saya rasa semua orang patut datang ke sini. Saya rasa sebaik sahaja anda berjalan-jalan di sini. Anda tahu, saya selalu bercakap tentang kumpulan dari Afrika Selatan yang datang ke sini mencari apartheid selama seminggu. Dan satu-satunya tempat mereka jumpa ialah di Ramallah apabila mereka tidak dibenarkan. Sebenarnya, selain daripada fakta bahawa orang Yahudi tidak dibenarkan, ini adalah gabungan ahli parlimen kulit hitam dan putih. Dan ahli parlimen kulit hitam dilayan dengan teruk oleh golongan perkauman dalam pihak berkuasa Palestin. Jadi anda tahu, sehingga anda benar-benar mengalaminya. Dan kemudian orang Yahudi memeluk dan mencium mereka dan mereka tidak dapat memahami bagaimana segala yang diberitahu kepada mereka sebenarnya adalah sebaliknya. Anda tahu, mereka kata orang Yahudi adalah penjajah kulit putih dan rakyat Palestin adalah mangsa. Mereka pergi ke Ramallah dan orang di sana langsung tidak mahu bersalam dengan ahli parlimen kulit hitam itu. Tetapi di sini, semua orang memeluk dan mencium mereka. Dan kita ada orang Yahudi dari setiap warna kulit. Dan kita ada orang Yahudi dari setiap warna kulit. Jadi mereka tak boleh. Ia tak masuk akal. Tapi awak memang betul. Awak hanya perlu datang ke sini, berjalan-jalan dan lihat sendiri apa yang sebenarnya berlaku. Dan kalau awak tak boleh, maka awak memang perlu. Kerana kebenaran itu penting. Saya masih percaya bahawa jika kita terus bercakap benar, sama seperti anda boleh menyebarkan pembohongan, anda juga boleh menyebarkan kebenaran. Saya sangat setuju dengan awak, Tila. Awak seorang aktivis yang luar biasa di begitu banyak tempat. Kita pun belum sempat bercakap tentang perjuangan awak yang satu lagi, iaitu Judea dan Samaria. Tapi lain kali, terima kasih atas segala yang awak lakukan dan kerana menjadi duta yang begitu hebat untuk masyarakat Yahudi. Dan terima kasih, dan Clara. awak tahu, saya tak perlu cakap, saya akan kembali. Saya telah mengagumi awak selama bertahun-tahun. Dan sekarang dapat memanggil awak sebagai kawan memang menakjubkan. Tetapi untuk hadir dalam rancangan awak adalah sesuatu yang luar biasa. Tahap lain, sudah tentu. Dan saya tak akan kata datang lagi sebab awak memang selalu di sini. Jadi, terima kasih. Saya ada di sana-sini. Tapi bila saya di sini, saya gembira untuk datang. Terima kasih. Datanglah lagi. Terima kasih.